Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid yang cikgu kasih sekalian? Cikgu doakan murid-murid berada dalam keadaan yang sihat, ceria bersama keluarga yang tercinta. Pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan Islam dalam bahagian sirah di bawah tajuk kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid yang cikgu kasih sekalian, untuk pengetahuan murid-murid, sifat wajib bagi Nabi terbagi kepada 4. Iaitu yang pertama, sifat siddiq, benar. Yang kedua, amanah, jujur. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Yang keempat, fatanah, bijaksana. Baiklah murid-murid, pada hari ini, kita akan membincangkan sifat Nabi yang keempat, iaitu sifat fatanah, iaitu sifat bijaksana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah murid-murid, fatanah bermaksud bijaksana, berakal budi dan pandai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa menggunakan kebijaksanaan baginda dalam kehidupan dan dakwahnya. Baik murid-murid, cikgu akan kongsikan beberapa perkara yang nak menunjukkan bahawa Nabi Muhammad ini seorang yang sangat bijaksana. Perkara yang pertama adalah peristiwa peletakan batu Hajar Aswad. Peristiwa peletakan batu Hajar Aswad. Perkara ini berlaku sewaktu Kaabah dibaiki daripada banjir. Dalam meletakkan batu Hajar Aswad ini ke Kaabah, ada 4 kabilah yang berebut dan bertelingkah dalam meletakkan batu tersebut di Kaabah. Mereka merasakan kabilah mereka yang layak meletakkan batu tersebut. Jadi Nabi Muhammad SAW telah menyelesaikan perkara ini dengan membentangkan serbannya di tanah dan meletakkan batu Hajar Aswad itu di atas serbannya. Baginda memanggil wakil daripada setiap kabilah. Wakil daripada setiap kabilah itu memegang setiap penjuru serban baginda. Dan mereka disuruh mengangkat bersama dan meletakkan bersama batu Hajar Aswad itu di Kaabah. Jadi tindakan yang Nabi Muhammad telah buat itu dapat meleraikan pertelingkahan dalam kalangan kabilah Arab. Perkara yang kedua adalah bagaimana strategi berhijrah Nabi Muhammad SAW. Strategi berhijrah Nabi Muhammad SAW. Untuk pengetahuan murid-murid, Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan jalan biasa yang digunakan oleh masyarakat Arab ketika hendak berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW telah menggunakan jalan yang lain dengan bantuan Abdullah bin Uraikid, seorang yang bukan beragama Islam. Bertujuan supaya orang Quraisy susah hendak menjejaki baginda Nabi Muhammad SAW. Perkara yang ketiga ialah Nabi mempersaudarakan kaum Aus dan Khuzraj, yakni Ansar. Mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj, yakni Ansar. Setelah berhijrah, Nabi Muhammad SAW telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin adalah orang Arab. Orang Arab yang datang ke Madinah. Orang Madinah adalah orang Ansar. Nabi SAW telah mempersaudarakan mereka antara orang Arab dan orang Madinah, orang Muhajirin dan Ansar. Tindakan Nabi ini dibuat adalah untuk menjadikan orang Islam bersatu padu dan digerungi oleh musuh. Perkara yang keempat adalah Nabi membentuk Piagam Madinah.
Nabi membentuk Piagam Madinah. Apabila Nabi Muhammad SAW sampai sahaja ke Madinah, Nabi Muhammad telah membentuk perlembagaan. Piagam ni perlembagaan Madinah, negara Madinah. Piagam Madinah yang mengandungi prinsip-prinsip penting dalam hubungan penduduk antara orang-orang Madinah. Baik, seterusnya perkara yang kelima adalah Nabi usahawan yang unggul. Nabi usahawan yang unggul. Rasulullah SAW merupakan usahawan yang berjaya, ahli perniagaan yang berjaya. Baginda pernah diamanahkan untuk menguruskan perniagaan milik Saidina Khadijah. Dengan kebijaksanaan dan kejujuran dalam perniagaan, baginda memperoleh keuntungan yang lebih berbanding dengan usahawan-usahawan yang lain. Itulah di antara beberapa contoh yang kita sering dengar kisah-kisahnya tentang kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik murid-murid, dalam kisah-kisah yang cikgu ceritakan tadi, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut mencontohi sifat baginda. Sebagai contoh, peristiwa yang pertama dalam peletakan batu Hajar Aswad, kita hendaklah berusaha mendamaikan persengketaan. Jika kita lihat ada sesuatu pergaduhan, pertelingkahan, kita cuba damaikan dengan cara yang bijaksana, seperti apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tentang penghijrahan Nabi Muhammad. Apa yang kita boleh contohi di situ adalah kita perlu merancang sesuatu dengan teliti sebelum kita melakukan pekerjaan dan tugas. Apa saja yang kita lakukan, kita perlu rancang. Bagaimana perkara ini hendak dilakukan? Apakah kesannya? Begitu juga Nabi. Nabi sanggup melalui jalan yang tak pernah orang lalu semasa hendak berhijrah ke Madinah, supaya orang Quraisy tidak dapat menjejaki baginda. Perkara ketiga adalah dalam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Nabi Muhammad sampai di Madinah, Nabi Muhammad mempersaudarakan orang-orang Arab dengan orang Madinah. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia perlu mengutamakan perpaduan dan kesepakatan antara masyarakat, tidak mengira bangsa. Itu patut kita contohi. Dan seterusnya perkara tentang pembentukan Piagam Madinah. Perkara yang kita boleh contohi daripada apa tindakan yang Nabi buat adalah kita perlu merangka peraturan dan berusaha untuk mematuhinya. Dalam setiap negara, kita di Malaysia ada peraturan-peraturan dan perlembagaan-perlembagaan yang kita wajib patuhi. Barulah negara yang kita takbir, yang kita duduk itu akan hidup masyarakatnya dengan aman dan damai. Jadi seterusnya tentang kebijaksanaan Nabi SAW dalam berurus niaga. Kita perlu mencontohi sifat Nabi Muhammad SAW dalam berniaga. Nabi berusaha gigih dan tekun untuk berjaya. Baiklah murid-murid, itu saja pembelajaran kita pada hari ini tentang kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang bersifat fatanah. Jadi cikgu harapkan murid-murid dapat memahami dengan jelas apa yang kita bincangkan pada hari ini. Itu saja untuk hari ini. Cikgu nasihatkan agar murid-murid sentiasa mengulang kaji pelajaran di rumah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.